Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, yang menganugerahkan kehidupan dan kesihatan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, isteri serta keluarga baginda. Yang saya hormati sidang pendengar, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersiaran untuk kapsul persiapan menjelang Ramadan oleh Melaka hari ini di Surau Al-Hidayah, Taman Padang Temujaya ini, insya-Allah. Dan semoga persiapan ataupun pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis ilmu yang untuk mengingatkan kepada kita, begitu cepat masa berlalu. Alhamdulillah, kita telah masuk pada bulan Rejab dan kita akan menjelang Sya'ban dan Ramadan yang akan menanti. Agaknya tuan-tuan, sempat atau tidak kita berjumpa Ramadan pada tahun ini? Wallahu a'lam. Inilah persiapan-persiapan yang harus kita ingatkan, yang kita disunatkan atau digalakkan di sepanjang bulan Rejab dan Sya'ban dengan satu doa yang sering kita amalkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. InsyaAllah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau berkatikanlah, berikanlah keberkatan kepada kamu di bulan, kepada kami di bulan Rejab ini, berikanlah keberkatan kepada kami di bulan Sya'ban nanti, dan berikanlah keberkatan, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa cepat berlalu. Setahun COVID bersama kita. Sekali lagi kita menyambut Ramadan pada kali ini ialah dalam suasana mencari dan berusaha memutuskan rantaian COVID-19. Kita telah masuk hampir setahun dan kita mengharapkan Ramadan pada kali ini yang kita sambut biarlah lebih baik daripada Ramadan yang tahun yang lepas. Kalau kita bermuhasabah dengan tahun yang lalu, tidak terfikir di benak kita, kita tidak dapat berhimpun, berjamaah, berbuka, bertadarus, berqiyamul lail, menghidupkan suasana-suasana Ramadan di dalam qaryah kita, baik di masjid atau di surau. Kita dikejutkan dengan satu ujian Allah, iaitu penularan COVID-19. Kita tidak pernah lalui peristiwa itu. Dan insya-Allah tahun ini kita berdoa, semoga tahun yang lalu itu, tahun ini akan memberi peluang kepada kita. Dan manfaatkanlah peluang ini. Kerana pertama, kita panjatkan kesyukuran Allah panjangkan usia kita. Dalam jutaan manusia yang diserang dengan virus COVID-19, yang orang kata hilang nyawa dengan sebab kematian dan sebagainya, alhamdulillah Allah masih lagi beri kesihatan dan kemudahan serta keselesaan kepada kita. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini. Dan apakah kita nak biarkan nikmat yang berlalu ataupun yang akan kita lalui nanti berlalu begitu sahaja? Maka bagaimanakah agaknya kita
dalam beberapa ketika ini mengisi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi seorang hamba yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita bercakap tentang Ramadan, maka kita sudah pasti akan melihat satu kefarduan tanggungjawab sebagai pelengkap kepada tuntutan rukun Islam kita yang 5, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, bulan Ramadan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan satu malam yang namanya Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu Al-Quranul Karim di dalamnya. Bulan yang dilipat gandakan segala amal saleh kebaikan yang kita lakukan. Bulan yang mau dibuka kepada kita pintu keampunan. Bulan yang berikan kepada kita peluang untuk kita menambahkan setiap masa dan ketika di saat bulan Ramadan itu dengan perkara-perkara yang bersifat ma'ruf. Orang kata, dari sudut hukum ulama kata, sampai tidur pun menjadi ibadat. Mulut yang bau busuk kerana tidak kekeringan, tidak makan makanan itu lebih wangi daripada orang kata semari kasturi. Adakah kita nak tunggu kedatangan Ramadan dengan seadanya? Di sinilah yang kita ingin berbicara. Di mana kita sekarang dalam kita menyambut Ramadan? Saya suka membuat satu perbandingan. Ramadan ini dalam dua situasi yang berbeza. Katakanlah Ramadan ini kita bandingkan sebagai bulan peperiksaan. Selama sebulan kita akan menduduki peperiksaan. Berjaya atau tidak berjaya, mendapat pangkat cemerlang atau gagal, mendapat grade A atau grade B ataupun fail, kita tidak tahu. Agaknya kalau sebagai seorang anak kita yang bersekolah untuk masuk peperiksaan, adakah besok dia terus masuk duduk meja periksa? Saya yakin seorang pelajar yang ingin menduduki peperiksaan, tak kisahlah sampai satu peringkat sekolah memandu pun, kita nak masuk ujian kelayakan undang-undang, agak-agak boleh terus masuk tak? Sudah pasti kita bermuhasabah, mengira, membaca, mengulang perkara-perkara. Supaya apa? Supaya kita lulus peperiksaan tadi. Ataupun saya buat satu kiasan dan perbandingan. Andainya Ramadan ini ialah satu pertandingan yang namanya sukan Olimpik, sukan Asia, sukan Commonwealth, sukan silah katakan. Adakah atlet yang akan dipilih mewakili sesebuah negara tadi terus masuk bertanding berlari? Kalau kita tengok seorang atlet kita yang hebat, yang mendapat ranking pertama dunia hari ini, Azizul Hasni, persiapannya ialah untuk masuk sukan Olimpik 2020. 2020 dah berlalu. Nak tunggu 2021 pun belum tentu. Nak tunggu 2022, wallahu alam. Adakah Azizul Hasni terus akan masuk berlomba, tuan-tuan? Rupanya untuk membolehkan Azizul Hasni menduduki tempat pertama, orang kata maintain, dia melalui proses latihan yang berterusan. Jadi saya nak tanya juga, macam mana kita dengan Ramadan? Agak kejam celik nanti Ramadan terus datang, kita sambut sahaja. Inilah datang yang kita kata rupanya Nabi SAW, bagaimana persiapan Nabi secara akhlaknya, secara adabnya, secara sunnahnya mengajar kepada kita. Sahabat meriwayatkan Nabi SAW akan memperbanyakkan puasa-puasa sunatnya di bulan Rejab, puasa sunatnya di bulan Sya'ban. Ini sebagai apa? Supaya datangnya Ramadan nanti kita tak terkejut, perut kita tak ada panik, badan kita tak ada dan sebagainya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, antaranya ialah untuk menunaikan kefarduan berpuasa di bulan Ramadan. Persiapan kita sebenarnya bukan terus masuk Ramadan, tetapi perpuasan kita dari bulan Rejab. Rejab kita telah melatih diri kita dengan doa, dengan orang kata berpuasa sunat,
memperbanyakkan sedekah, berdoa, ya Allah sampaikanlah kami Ramadan, tak tahu ni Rejab sempat ke tak sempat. Maka kita mempersiapkan mental kita, fizikal kita, jiwa kita, semangat kita, keimanan kita dan niat kita yang ikhlas, supaya kita akan mendapat menunaikan. Ini saya katakan tadi, apakah persiapan yang harus kita buat dalam menyambut Ramadan. Kalau tidak, maka Ramadan itu datang seadanya sahaja. Ini yang kita kadang-kadang kita melihat sebahagian masyarakat kita seakan-akan datangnya Ramadan seadanya. Apa yang ada. Dari sudut ibadah, kalau kita lihat datangnya Ramadan, tarawihnya minggu pertama aja penuh masjid dan surau. Masuk hari yang ke-6, minggu yang kedua, jamaah semakin berkurang. Kenapa? Kerana persiapannya seadanya. Kefahamannya kepada konsep Ramadan, kefarduan Ramadan, kelebihan bulan Ramadan, mengikut apa orang buat. Jadi justru itulah kita sebagai seorang hamba, tidak lain dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dengan setiap syariatnya. Sama ada syariatnya adalah merupakan perintah yang kita kena tunaikan atau larangan yang mesti tinggalkan, maka tidak lain dan tidak bukan natijahnya akan membawa kepada ketakwaan, mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadikan kita ini insan yang takut kepada kebesaran dan keagungan Allah, menjadikan kita ini insan yang takut kepada kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat takwa yang terhasil daripada kefarduan Ramadan yang akan kita tunaikan. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi, maka sudah pastilah kepada kita berdoa, kita akan sampai. Dan sampainya tadi bukan persiapan yang biasa-biasa. Sudah pasti kita hendak ini adalah mungkin saya katakan tadi Ramadan terakhir untuk kita. Dan mungkin sampai tak sampai, Allah sahajalah yang maha berkuasa. InsyaAllah tuan-tuan, kita berdoa, kita akan sampai di bulan Ramadan. Dan peluang kepada kita, apakah ruang-ruang yang ada di dalam kita mengisi Ramadan ini. Kedua, saya katakan tadi, bagaimana persiapan jiwa kita dalam bulan Ramadan. Kalau dinilai dalam masyarakat, hamnya kita akan berjumpa 3 mungkin situasi yang berbeza. Kumpulan yang pertama mengatakan Ramadan sama ajalah, ada pun tak ada, lebih kurang bagi aku ada, tak ada sudah. Ada tak yang demikian? Ada. Ada sebahagian pula di kalangan umat kita, masyarakat kita, datang Ramadan ni bulan apa tuan-tuan? Bulan yang menakutkan. Kenapa menakutkan? Mana pot aku nak cari? Mana ruang kedai yang aku nak berselindung? Kat mana aku nak beli barang-barang yang ini tadi tuan-tuan? Wa na'udzubillah. Ini bagi mereka kedatangan bulan Ramadan ialah kedatangan yang menakutkan kepada mereka. Satu, tak ada apa pun, datang pun ada, tak ada pun tak apa. Wallahu alam. Agak-agak kalau kita bagaimana? Ya Allah, biarlah aku merindui kedatangan Ramadan pada tahun ini. Kalau boleh, bila Ramadannya? Besok. Jangan tunggu lagi 40 hari, 30 hari. Besok Ramadan pun kita bersedia untuk memikul amanah, menunaikan kafaran. Tidak sabar kita. Tidak sabar kita menunggu bila Ramadan akan datang. Kalau kita tergolong di kalangan orang yang pertama tadi, macam ada pun tak ada makna, ada pun tak ada makna, tak ada pun tak ada makna apa. Wa na'udzubillah. Datangnya pula Ramadan menakutkan. Ini lagilah. Wa na'udzubillah tuan-tuan. Kita berdoa, kita nak biarlah orang yang ibarat apa dia tuan-tuan? Orang yang telah terputus cinta selama setahun dengan kekasihnya. Saya gambarkan tuan-tuan, dah setahun anak kita, bukan orang jauh tuan-tuan, anak kita, suami kita atau isteri kita yang kerja di Singapura tak dapat balik sebab Covid. Dan ditakdirkan, katakanlah diberikan satu keputusan 1 hari bulan Mac balik.
atau 1 April nanti balik. Agak-agak lama tak menunggu tuan-tuan. Ya Allah, lamanya menunggu. Kalau boleh bukan 1 April, besok balik. Besok balik. Kenapa? Kerana jiwa kita dah terlalu rindu. Jadi agak-agaknya kita ni ada tak rindu dengan Ramadan, tuan-tuan? Rindu tak? Kalau rindu, jawabnya kenalah sebut selalu, ya Allah, sampaikanlah Ramadan. Doakanlah kita sampai Ramadan. Persiapkanlah kita Ramadan. Kekasih nak balik, tuan-tuan. Kekasih nak jumpa semula ni. Agak-agaklah puan, suami nak balik berkursus 2 tahun, nak balik, agak-agak macam mana suasana rumah? Nak biar berkepau tak? Tidak. Sudah pasti rumah akan dihias, persiapan diri, tunggu hari yang sebenar, pergi gunting rambut, pergi trim, semua sekali. Nak tunjuk apa? Kekasih nak jumpa. Begitu jugalah kita dengan Ramadan. Setahun Ramadan telah meninggalkan kita. Kekasih kita kepada Ramadan ialah kerahmatan Allah, keampunan Allah dan kasih sayang Allah kepada kita. Itu yang kita rindukan. Dan kita bermuhasabah, tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW yang bermaksud apa dia? Kita tahu, tuan-tuan, Nabi bersabda, iaitu kalaulah manusia umatku tahu apa yang ada dalam Ramadan, dengan keampunannya, dengan kerahmatannya, dengan nuzul Qurannya, dengan Lailatul Qadarnya, dengan sifat yang baik, makan yang sedap, apa semua, apa kata Nabi? Nescaya dia akan minta 11 bulan yang lain pun Ramadan. Tapi Allah bagi kita satu keperluan sebulan sahaja daripada 12 bulan Ramadan tadi. Jadi saya katakan tadi, apabila kita bercakap tentang Ramadan, maka bagaimana persiapan kita menyambut Ramadan? Persiapan yang kedua, sudah pastilah kita akan tanamkan rindu. Dan bukan datangnya Ramadan dengan sakit yang menakutkan. Biarlah kita terima Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesyukuran, dengan penuh rasa kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang Ramadan mengingatkan kepada kita ialah bagaimana kita mempersiapkan dalam konteks mencari keredaan, keampunan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap ibadat kita akan disulami dengan perasaan keikhlasan. Ya Allah, kita terima menunaikan kefarduan Ramadan ini sebagai keikhlasan. Kenapa? Kita hamba Allah pencipta. Kefarduan Ramadan ini bukan kerana Allah, orang kata manusia memikirkan macam mana nak cari falsafah, nak tidak. Bukan datang daripada falsafah pemikiran manusia. Tetapi ia adalah merupakan wahyu yang diperintahkan oleh Allah melalui kalam sucinya di dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai orang yang beriman, puasa ini bukan rekaan manusia. Bukan cara manusia mencari falsafah-falsafah. Kalau pegangan-pegangan yang bukan Islam, maka mereka menggunakan konsep meditasi. Mereka menggunakan konsep yoga. Mereka gunakan berbagai-bagai konsep. Kenapa? Nak cari pembersihan jiwa. Datang bukan dari wahyu, tetapi datang melalui pemikiran. Yang kita tunaikan ini ialah dengan wahyu dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa keikhlasan kita? Kita pegang kepada prinsip la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nampak secara fizikal bila orang tanya kita, kenapa kau puasa? Kenapa kau mesti berlapar? Kenapa kau tak nak ambil makanan depan mata dalam peti sejuk penuh dengan makanan, minuman ada? Konsepnya dia adalah menguji kepada kita ketaatan kita sebagai seorang hamba kepada perintah Allah yang maha berkuasa, yang memfardukan kepada kita. Jadi ia adalah satu bulan ujian kepada kita sejauh mana ketaatan, kepatuhan kita kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala.